Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal nunabbi'ukum bil ahsarina a'malah alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Dzalika jazaa'uhum jahannamu bima kafaru wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa. Innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya bani Adam isbir wa tawadda arfa' washkurni azid wastaghfirni aghfir lak wa idza da'awtani astajibu lak wa tub ila atub alaik was'alni u'tik wa tasaddaqa ubarika laka fi rizq wasil rahimaka azid fi ajalik watlub minni al-afiyati bitulis siha wassalama fi wahdah wal ikhlasi fil raghbah wal wara'i ila Allah fi taubah wal ghana'i fil qana'ah. Ya bani Adam, kaifa tatma'u fi ibadati ma'a syabah wa kaifa tatma'u fi hubbillah ma'a hubbil mal wa kaifa tatma'u fi jala'il qalb ma'a kathiratin naum wa kaifa tatma'u fil khawfi ma'a khawfil faqr wa kaifa tatma'u fi tilwari ma'al hirsi 'ala dunya wa kaifa tatma'u fil mardatillah bighairi hubbil masakin wa kaifa tatma'u fi ridha'i ma'a bukhl wa kaifa tatma'u fil jannati ma'a hubbid dunya wa ma'al mad wa kaifa tatma'u fi sa'adati ma'a qillatil ilm. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Kahfi bermula daripada ayat 103 berakhir pada ayat 108 yang bermaksud, katakanlah olehmu wahai Muhammad, sukakah kamu aku beritahu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatan baiknya di dunia ini, yaitu orang-orang yang tersia-sia perbuatan-perbuatan baik di dalam kehidupan di dunia ini, sedangkan dia menyangka, dia mengira bahawa dia telah melakukan sebaik-baik amalan. Mereka itu adalah orang-orang yang kufur engkar akan ayat-ayat Allah dan kufur engkar akan pertemuan dengan Tuhannya, maka akan tersia-sialah segala amalan-amalan kebaikannya. Kami tidak akan membuatkan sebarang penimbangan terhadap amalan-amalan mereka pada hari kiamat. Demikianlah balasan bagi mereka itu adalah neraka jahanam kerana kekafiran mereka dan kerana mereka menjadikan ayat-ayatku dan rasul-rasulku sebagai bahan ejek-ejekan semata-mata. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan melakukan amal-amal kebaikan akan disediakan untuk mereka syurga Firdaus sebagai tempat tinggal bagi mereka. Mereka kekal di dalamnya dan mereka tidak ingin berpindah daripada sana. Dan sabda junjungan besar kita Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam dalam sepotong daripada hadis qudsinya dari kitab himpunan hadis qudsi Imam Al-Ghazali, hadis yang ke-19 yang bermaksud, wahai sekalian manusia, sabar dan tawaduklah, nescaya akan aku angkat darjat-darjatmu. Bersyukurlah, nescaya akan aku tambah lagi untukmu. Dan minta ampunlah kepadaku, nescaya akan aku ampuni dosa engkau. Jika engkau berdoa kepadaku, nescaya aku akan perkenankan. Dan bertaubatlah, nescaya akan aku terima taubatmu. Dan memintalah kepadaku, nescaya akan aku tunaikan permintaan-permintaanmu. Dan bersedekahlah, nescaya akan aku berkati hartamu dan rezekimu. Dan hubungkanlah tali hubungan tali silaturahim, nescaya akan aku tambah umurmu. Dan memintalah kepadaku kesihatan yang berpanjangan, keselamatan dalam bersendirian, keikhlasan dalam keinginan, dan warak kepada Allah dalam taubat, dan kaya dalam keadaan qanaah. Wahai manusia, bagaimana engkau ingin beribadat sedangkan engkau sentiasa kenyang? Bagaimanakah engkau akan mencintai Allah sedangkan engkau sangat mencintai harta? Dan bagaimanakah engkau akan mendapat hati yang terang sedangkan engkau terlalu banyak tidurnya? Dan bagaimanakah engkau akan takut kepada Allah kerana yang engkau takut ialah kefakiran? Dan bagaimanakah engkau ingin warak tetapi engkau tamak akan keduniaan? Dan bagaimanakah engkau suka keredaan Allah sedangkan engkau tidak mencintai orang-orang miskin? Dan bagaimanakah engkau akan berlapang dada sedangkan engkau sangatlah kedekut? Dan bagaimanakah engkau mengharapkan syurga padahal engkau sangat cinta kepada dunia dan puji-pujian manusia? Dan bagaimanakah engkau akan memperolehi kebahagiaan akhirat sedangkan engkau terlalu sedikit ilmu pengetahuannya? Alhamdulillah, summa alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya, marilah sama-sama kita merafak syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh Jumaat yang mulia ini, kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala kelapangan waktu lagi, ruang dan peluang lagi, insya-Allah dapat lagi terus kita menumpang hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Entah berapa lama lagi usia kita berbaki, tidak ada seorang pun daripada kita mengetahui. Tetapi setiap daripada kita mengingati akan firman oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah Taala firmankan dalam surah Al-Anbiya, iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa fi ghaflatin mu'ridun. Kata Allah, sudah semakin dekat saat-saat perhitungan amal manusia. Menjelaskan kepada kita bahawa setiap daripada kita ini, setiap hari usia kita ini bertambah, terbit dan terbenamnya matahari, maka saat-saat perhitungan amal kita makin lama makin dekat, makin lama makin dekat, dan makin lama makin dekat. Semalam dalam kuliah saya malam tadi di Batu Pahat, saya mengingatkan kepada yang hadir dalam kuliah saya bahawa perjalanan kita menuju di antara dua destinasi. Kita tak sedar, hari demi hari berlalu, minggu demi minggu berlalu, bulan demi bulan berlalu, tahun demi tahun berlalu. Bukan sahaja kita melalui tahun demi tahun, tetapi yang lebih penting kita menyedari bahawa kita sedang menuju di antara salah satu di antara dua destinasi, sama ada ke dalam syurga Allah ataupun ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Salah satu daripada dua tempat itu kita akan berada. Namun begitu, dalam perjalanan saya tadi ke sini, saya sempat mendengar daripada ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan. Allah menyebut, ya ayyuhal insanu innaka qadihun ila rabbuka qadham famulaqih. Wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju kepada Tuhan kamu, nescaya kamu akan menemuinya.
Apa yang kita lakukan? Kita datang bangkit, menunaikan solat fardu subuh berjamaah, menuju ke masjid-masjid. Tidak lain dan tidak bukan, apa yang kita buat ini tuan-tuan, perbuatan untuk menuju kepada Tuhan kita. Mudah-mudahan saya doakan kepada Allah, tuan-tuan dapat menemui Allah, dapat memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahannya tuan-tuan. Kemudian dibaca oleh imam kita. Imam membaca daripada surah As-Sajadah. Dalam surah Sajadah itu imam membacakan satu ayat yang biasanya lazimnya bila sampai ayat itu kita tidak ada rakaat lagi, kita terus sujud kepada Allah, terus sujud. Satu ayat yang selalu saya bacakan, Allah berfirman, walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wassami'na farji'na na'mal salihah. Allah kata, dan alangkah ngerinya, alangkah takutnya, kata Allah, kalau manusia itu melihat azab seksa yang dilihatkan kepada mereka, seraya mereka berkata, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mendengar, kami telah melihat azab seksa yang disediakan bagi kami. Farji'na na'mal salihah, balikkanlah kami ke dunia ya Allah. Manusia minta Allah Ta'ala balikkan dia ni ke dunia. Allah Ta'ala balik ke dunia ni kerana dia nak buat amal baik. Namun itulah ayat yang disebutkan oleh Allah. Kalau tuan-tuan rajin membaca daripada surah Al-Qiyamah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang dua perkara. Allah bersumpah, la uqsimu biyaumil qiyamah wala uqsimu bin nafsil lawamah. Dua kali Allah bersumpah. Sumpah yang pertama, kata Allah, aku bersumpah demi hari kiamat. Bila bersumpah, bermakna perkara itu perkara yang sangat-sangat penting. La uqsimu biyaumil qiyamah. Sumpah yang kedua, kata Allah, wala uqsimu bin nafsil lawamah, dan aku bersumpah, kata Allah, demi jiwa yang pasti akan menyesali akan diri-diri mereka. Sekarang manusia memang tidak menyesal, tapi bila manusia balik kepada Allah pada hari akhirat, maka dia akan menyesal akan diri dia. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Qiyamah ayat yang pertama dengan ayat yang kedua. Zaman Nabi dulu, saya selalu ceritakan, suatu ketika Nabi mengantar seorang sahabat pergi menziarahi seorang sahabat yang sedang sakit, nak meninggal dunia. Bila sahaja sahabat ni pergi, maka didapati sahabat yang sedang sakit nak meninggal dunia ni sentiasa sahaja mengeling-elingkan kepada dia, seakan dia menyesal, sangat-sangat dia menyesal. Dia lihat sambil dia menyebut tiga perkara. Yang pertama, kata dia, alangkah bagusnya kalaulah banyak. Yang kedua, dia kata alangkah bagusnya kalaulah baharu. Yang ketiga, kata dia alangkah bagus kalaulah sempurna. Tiga perkara yang disebut dalam ucapan dia tadi. Maka sahabat merasa kehairan, lalu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, di saat sahabat tadi hampir sahaja meninggal dunia, dia sentiasa mendongakkan kepalanya ke langit. Sambil dia mendongak, disebut tiga perkara, ya Rasulullah, yang kami sendiri tidak memahaminya, ya Rasulullah. Maka kata Nabi, apa yang disebut? Kata dia, alangkah bagusnya kalaulah banyak. Yang kedua, dia kata alangkah bagus kalaulah baharu. Yang ketiga, alangkah bagus kalaulah sempurna. Tiga benda disebut. Lalu kata Rasulullah, sahabat ni memang menyesal. Sahabat kata, ya Rasulullah, kenapa dia menyesal sedangkan dia dekat dunia adalah terdiri dari kalangan orang yang baik-baik. Orang yang baik, kenapa dia menyesal, ya Rasulullah? Maka Rasulullah kata, dulu masa dia hidup, dia pernah bawa sekanjang wang ringgit. Dia bawa sekanjang wang ringgit. Tiba-tiba dalam perjalanan dia bawa duit yang banyak tadi,
ada seorang miskin, dia minta sedikit sumbangan daripada dia. Minta sikit sumbangan, bagilah sedikit daripada duit yang ada tadi, bagi sikit. Dia bukan jenis tak bagi. Dia bukan jenis yang tak bagi. Dia ambil sedikit daripada duit tadi, dibagikan kepada fakir miskin tadi, sedikit sumbangan. Sama tuan-tuan, kita sembahyang fardu subuh ni 2 rakaat. Kita datang ke masjid, kita sembahyang fardu subuh ni jauh-jauh, kita sembahyang padanya 2 rakaat. Kalau kita lihat, apalah sangat nilainya sembahyang subuh 2 rakaat ni tadi, kan? Tapi semalam saya baca sepotong hadis Nabi daripada hadis yang ke-7 daripada kitab 40 hadis penawar bagi hati, hadis yang ke-7. Rasulullah menceritakan pada hari akhirat besok, kata Rasulullah, manusia semua akan berhadap kepada Allah dalam keadaan seorang-seorang, kata Rasulullah, seorang-seorang. Lalu bila dia tidak ada juru bicara, tidak ada juru cakap, tidak ada peguam bela, tak ada. Saat itu, kata Rasulullah, dia akan pandang ke kanan dan pandang ke kiri, nak cari orang tolong dia. Bila dia pusing sahaja ke kanan, kata Rasulullah, maka didapati tidak ada seorang pun yang nak tolong. Anak, adik-beradik, saudara mara, suami, isteri, tak ada. Bila dia pandang ke kiri, dan yang ada kecuali dia ke kanan tadi, adalah sedikit pahala amal baik dia. Kemudian dia pandang ke kiri. Bila dia pandang ke kiri nak cari orang tolong dia di kiri dia, kata Nabi, bila dia pusing ke kiri pun dia dapati tidak ada seorang pun yang nak tolong dia, melainkan amal jahat, amal dosa yang dia buat tadi. Lalu dia angkat kepala dia, kata Rasulullah. Bila dia angkat kepala dia, di hadapan dia dihadapati gejolak api neraka yang begitu besar. Maka Nabi kata, takutlah kamu akan azab api neraka Allah, walaupun kamu hanya bersedekah dengan separuh daripada tamar. Walaupun dengan separuh daripada tamar. Masa saya berkuliah di Masjid Munawarah pada hari Ahad lepas, Masjid Munawarah ni 28 hari bulan ini di Shah Alam, dia buat program jom solat subuh berjamaah. Hari itu saya pergi kuliah, pun subuh tu penuh di Masjid Munawarah. Jadi ada yang bertanya, apalah nilai sumbangan separuh daripada korma ni nak dibandingkan dengan syurga Allah? Bayangkan, walaupun kata Nabi bersedekah dengan separuh daripada tamar. Kalau orang yang tak faham, orang akan kata nilai separuh tamar ni ustaz, dengan syurga apa nilai sangat separuh daripada tamar. Malah kalau saya bagi kepada tuan-tuan separuh daripada tamar, saya ingat tuan-tuan akan menyumpah saya. Nak buat apa separuh tamar ni? Buat taik gigi je ustaz. Tetapi dalam bab itu Nabi kata, bersedekahlah kamu walaupun dengan separuh tamar. Maknanya tuan-tuan, amal kita ni jangan pandang kecil dalam amal sedekah, walaupun sedikit. Walaupun sembahyang fardu subuh ni 2 rakaat, di sisi Allah nilai dia besar. Sebab itu dalam kita beramal, kita tak tahu yang mana satu amal-amal kita ini yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bila ada orang rasa kehairanan, lalu saya kata, tuan-tuan kalau tengok masjid ni pintu dia besar, tapi anak kunci dia kecil. Walaupun pintu masjid ni besar, tapi anak kecil, anak kunci dia kecil. Tidak ada orang buat kunci masjid saiz anak kunci dia sama besar dengan pintu masjid. Walaupun pintu dia besar, anak kunci dia kecil. Kadang-kadang dalam amal kita ni, kita solat fardu subuh berjamaah, yang ni yang Allah Ta'ala pandang mulia. Yang kita sumbang separuh tamar tadi, kata Nabi, Allah pandang besar. Mayang subuh 2 rakaat, itu hebatnya kalau kita melihat daripada bab amal kebaikan kita. Lalu di saat dia hampir meninggal dunia, kata Nabi, nafas dia bergerak ke atas.
cungap dia, Allah perlihatkan amal baik, pahala amal baik yang dibuat tadi. Bila Allah Ta'ala perlihatkan sumbangan amal baik yang dibagi kerana sedikit daripada duit dia tadi, dia tengok dengan pahala yang begitu besar, lalu dia mengelengkan kepala dia, Ya Rab, Ya Rab, wahai Tuhanku, kalaulah aku tahu sebesar inilah ganjaran balasan pahala yang kamu bagi kepadaku kerana sumbangan sedikit daripada duit ni, alangkah bagusnya kalaulah aku bagi banyak dulu. Ini perangai manusia. Yang Allah Ta'ala kata, la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsin lawamah, aku bersumpah demi jiwa yang pasti akan menyesali diri mereka ni. Dia pasti akan menyesali. Golongan yang kedua, kata Nabi, dalam keadaan dia pergi sembahyang padu subuh, dalam perjalanan dia pergi sembahyang subuh, dilihat ada seorang yang berpakaian buruk, pakaian tak ada berpakaian kesejukan, kegigilan. Dalam kesejukan dia pakai baju 2 lapis, selai baju yang buruk, selai baju yang baru. Dia ambil baju yang buruk tadi, disarungkan kepada fakir miskin tadi. Hampir-hampir sahaja fakir miskin ini, hampir-hampir sahaja dia meninggal dunia, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan ganjaran balasan pahala yang sebegitu besar, sangat-sangat besar, sangat-sangat besar. Lalu dia mengelengkan kepala dia, dia mengatakan, Ya Rab, wahai Tuhanku, kalaulah aku tahu sebesar inilah ganjaran balasan pahala yang Allah bagi kepadaku kerana sumbangan sehelai baju buruk, alangkah bagusnya dulu kalau aku bagi baju yang baru, ya Allah. Ini manusia, tuan-tuan. Sebab itu dulu saya pernah sebut kepada tuan-tuan di masjid, dan selalu saya sebutkan, kata seorang alim ulama, bahawa seorang manusia ini, dia tidak akan dapat menilai betapa berharganya 4 nikmat kurniaan Allah kepadanya, kecuali nikmat itu nanti dah tak ada, barulah dia akan nampak betapa berharganya nikmat kurniaan Allah ni tadi. Yang pertama, kata Syakir Ibrahim, seorang manusia takkan dapat menilai betapa berharganya usia muda yang Allah bagi kepada dia, kecuali setelah mana dia menjadi tua. Dia menjadi tua. Bila dah tua, maka dia akan nampak berapa berharganya nikmat muda. Cepat boleh berjalan, boleh berlari dan sebagainya, tapi dah hilang nikmat tu biasa, baru dinampak. Yang kedua, kata Syakir Ibrahim, seorang manusia takkan dapat menilai betapa berharganya sihat. Sihat ni dia tak nampak nilai dia, kecuali apabila dia dah sakit. Bila dia dah kena sakit teruk, nak berjalan tak boleh berjalan, nak makan tak boleh berjalan dan sebagainya, barulah dia nampak betapa bernilainya sihat. Malam dalam kuliah di Batu Pahat, sebelum ni di Tongkang Pecah, terserempak dengan seorang tua, sangat-sangat tua. Tengok dia ada 2 orang. Seorang nama dia Haji Amir, seorang nama dia Hamim. Yang Amir tu dah meninggal dunia. Bila duduk dalam majlis ilmu, dia tak boleh duduk dalam masjid kerana bawa kundi kencing. Dia kata, boleh tak Ustaz, saya nak duduk dekat luar sahaja Ustaz. Saya kata, silakan Haji. Lah sekali tak boleh juga duduk luar. Boleh tak Ustaz, saya nak dengar kuliah Ustaz ni duduk dalam kereta aja Ustaz. Kereta parking tepi jalan, duduk dengar di tepi jalan. Kan tinggal kulit dengan tulang saja dia. Sakit yang ditimpakan atas mereka. Akhirnya dia meninggal dunia, tuan-tuan. Orang yang pertama. 2 hari lepas jumpa yang dah tak boleh berjalan. Saya mengelengkan kepala, orang yang sakit macam ni boleh sampai masjid. Orang yang sihat kadang-kadang tak boleh sampai ke masjid. Bagaimana? Kerana tanahnya subur dengan tanah yang tak subur, hati yang subur dengan hati yang tak subur. Saya habiskan cerita yang satu lagi. Kemudian yang ketiga, dia makan roti, dia masuk mulut. Makan roti masuk mulut. Datang sekeluarga miskin, minta dia sikit makanan.
bagi kami sikit makanan. Dia bukan jenis orang kedekut. Lalu dia potong roti tadi separuh dia makan, separuh lagi disedekahkan kepada fakir miskin. Sebab tu kita dalam amal baik ni tuan-tuan, jangan pandang kecil kepada amal baik kita. Kadang-kadang orang amal baik ni, dia yang kecil ni, duduk dalam majlis ilmu ni, dia nampak macam kecil sahaja. Dia tak seperti mana sembahyang, kadang-kadang pergi haji, pergi umrah, bina masjid. Tapi dalam majlis ilmu, kita jangan lupa apa yang disarankan oleh Rasulullah. Barang siapa yang menuju ke satu majlis ilmu, maka kata Rasulullah, akan Allah mudahkan baginya perjalanan ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Itu antara yang disebut dalam kitab Matan Arba'in. Kalau kita buka, kalau kita rajin baca, kita rajin renung. Lalu di saat dia hampir meninggal dunia, nyawa dia dah sampai ke kerongkong, tarik nafas ni, Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepadanya ganjaran balasan pahala yang begitu besar sangat-sangat. Dia mengelingkan kepala dia, ya Rab, wahai Tuhanku, kata dia, kalaulah aku tahu sebesar inilah ganjaran balasan pahala yang kamu sediakan untuk aku kerana sumbangan separuh daripada roti ni, kalau aku tahu dulu sebesar ini, alangkah bagusnya aku bagi banyak. Inilah tuan-tuan, setiap daripada kita dalam Quran, Allah Ta'ala menyebut tiap daripada kita tak tahu apa yang Allah Ta'ala sediakan untuk kita ni daripada amal kebaikan kita. Baik kita sembahyang, baik kita baca Quran, baik kita pergi masjid, baik kita duduk dalam majlis ilmu, baik kita senyum dengan orang, Allah Ta'ala tak sebutkan, Allah Ta'ala tak perlihatkan. Tapi itulah bagi orang yang yakin akan adanya janji balasan baik daripada Allah Subhanahu wa taala atas orang yang melakukan amal-amal kebaikan. Dua benda yang manusia bersumpah. Yang ketiga, seorang manusia dia kata takkan dapat menilai betapa berharganya keselamatan kecuali setelah mana ditimpa bala bencana. Dan yang keempat tadi, kata Syakir Ibrahim, seorang manusia takkan dapat menilai betapa berharganya kehidupan ini kecuali setelah mana dia mati. Ayat yang dibaca oleh imam kita tadi, walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah inna muqinun. Saat itulah tuan-tuan dia akan minta balik. Farji'na na'mal salihah, balikkanlah kami ke dunia, kami nak buat amal baik. Sungguhnya kami telah yakin. Mana boleh balik lagi? Mana boleh balik lagi? Saya selalu ingatkan kepada diri saya dan kepada yang hadir dalam hidup, dalam kuliah saya, bahawa perjalanan hidup kita sehala dan searah tuju. Maksud sehala dan searah tuju, apa yang dah lepas daripada kita, kita takkan boleh raih lagi kembali. Sebab itu bila Allah bersumpah, kadang-kadang Allah kata wal asr, demi masa sungguhnya manusia itu dalam kerugian, kata Allah. Allah Ta'ala khabarkan kepada manusia kita bahawa manusia illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang yang beriman dengan orang yang beramal soleh. Orang ini tak rugi, yang berpesan-pesan dengan kebenaran, yang berpesan dengan kesabaran. Orang kafir rugi. Semalam saya baca daripada surah Al-Hajj, seksaan neraka Allah Ta'ala ke atas orang kafir, di mana dalam ayat 19, 20, 21, 22 daripada surah Al-Hajj, Allah Ta'ala mengatakan bahawa orang kafir ini akan dibuat pakaian mereka daripada bara-bara api neraka Allah, dan di atas tubuh mereka tadi, kata Allah, dicurah air yang panas mendidih, menggelegak di atas kepala mereka. Itu azab-azab yang diterima. Orang kafir rugi. Orang Islam yang beriman, beramal soleh, dia tak rugi.
Kenapa orang kafir rugi? Jawapan dia senang aja. Usia dia habis, harta dia habis, kekayaan dia habis, masa dia habis, kesihatan dia habis, dia mati terpelanting masuk neraka Allah. Dalam kuliah duha saya semalam di Melaka, kita bacakan tentang harta ini milik Allah. Harta ni milik Allah. Kita mati, kita tak bawa walaupun 10 sen daripada duit kita. Kita tinggalkan dekat dunia. Orang kafir rugi. Usia dia habis, tenaga dia habis, harta dia habis, masa dia habis, kesihatan dia habis. Tapi dia mati terpelanting masuk neraka Allah. Dibakar, dipakaikan dengan bara api neraka. Orang beriman, beramal soleh, dia tak rugi kata Allah. Kerana dia masuk ke dalam syurga. Kalau ibarat, saya selalu kata kepada tuan-tuan dulu, kita ni usia kita akan habis, tenaga kita akan habis, harta kita juga akan habis, masa kita juga akan habis, kesihatan kita juga akan habis. Jangan sampai masa habis, tenaga habis, harta habis, mati, kita masuk neraka. Jangan begitu. Kita tak nak usia kita ni kita sayang ke tak sayang. Kalau tuan-tuan ingat pada hari Khamis lepas saya membacakan kepada tuan-tuan daripada ayat 60 daripada surah Al-An'am, wa huwa allazi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar. Dia yang menidurkan kamu pada waktu malam dan dia mengetahui apa yang kamu buat pada waktu siang, pada ayat yang 60 tadi. Jadi kita tak nak. Macam saya kata kepada tuan-tuan, tuan-tuan pergi masjid, minyak kita akan habis, masa kita akan habis, tapi kita sampai masjid. Kita sampai masjid. Kita nak pergi masjid ni tuan-tuan, kalau nak jimat, sorong aja. Tapi biasanya kita naik kereta, minyak akan habis. Minyak tu habis tak apa, yang penting kita sampai masjid. Sama juga tuan-tuan, bagi saya usia kita akan habis, tenaga kita akan habis, harta kita akan habis, masa kita akan habis, kesihatan kita juga akan habis. Yang penting kita pastikan kita dapat memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala. Jangan usia habis, tenaga habis, harta habis, mata habis, kita mati masuk dalam neraka Allah. Sebab kalau tuan-tuan lihatlah dalam sehari semalam, dalam sehari semalam ini, tadi imam kita baca doa. Saya suka tuan-tuan senaraikan apa yang tuan-tuan minta dalam sehari semalam ni paling banyak. Orang biasanya yang dah ada laki, dia tak akan minta lagi laki. Orang yang dah ada bini, biasanya dia tak minta lagi bini. Orang yang dah ada rumah, dia tak akan minta lagi rumah biasanya. Orang yang ada kereta, dia tak akan minta lagi kereta. Kalau tuan-tuan senarai dalam hidup tuan-tuan ni, apa permintaan yang paling banyak di antara permintaan yang paling banyak tuan-tuan minta sehari semalam? Jawabnya, kalau saya, nombor satu permintaan yang paling banyak saya minta ialah ihdinas siratal mustaqim. Tunjuklah aku ya Allah jalan yang lurus, jalan yang benar ya Allah. Kerana jalan yang lurus, jalan yang benar ini penting bagi memastikan kita sampai ke destinasi yang kita nak tuju, iaitu syurga Allah Ta'ala. Maka alim ulama mengatakan jalan yang lurus, jalan yang benar ni, kata alim ulama, sekurang-kurangnya 5 benda. 5 benda bila kita sebut ihdinas siratal mustaqim. Nombor 1, akidah yang betul. Akidah tu betul. Bagi kita nak pastikan kita punya akidah tu betul, insya-Allah baru kita sampailah ke syurga Allah Ta'ala. Nombor 1. Yang kedua, ilmu yang betul. Mesti ada ilmu yang betul. Kalau ilmu tak betul pun tuan-tuan, tak sampai juga. Yang ketiga, amal yang betul. Orang sembahyang padu subuh 2 rakaat, kita sembahyang 4 rakaat, tak betul amal, maka tak sampai juga kita ke syurga Allah. Yang keempat, kehidupan yang betul. Yang keempat, apa tadi? Amal yang betul. Yang keempat, amal yang betul. Yang kelima, rezeki yang betul. Kehidupan yang betul, amal yang betul. 1, akidah yang betul. 2, ilmu yang betul. 3, amal yang betul. 4, rezeki yang betul. Kerana rezeki yang betul ini
bergantung di doa kita tadi. Nabi kisahkan dalam sepotong hadis Nabi, seorang lelaki yang berjalan jauh, kusut masai muka dia jadi berdebu, rambut jadi kusut masai, baju jadi celuring comot. Bermakna kalau rambut dah jadi kusut masai, muka jadi berdebu, pakaian jadi comot, dia bukan berjalan 1 km, 2 km, mungkin 10 km jauhnya dia berjalan. Mungkin jauhnya dia berjalan. Dia berdoa, kata Nabi, Ya Rab, Ya Rab, Ya Rab. Tapi kata Nabi, Allah Ta'ala tak perkenankan permintaan dia. Kerana yang dia makan tu, kata Nabi, merupakan makanan-makanan yang haram. Pakaian dia daripada sumber yang haram. Mana Allah nak perkenankan? Tuan-tuan bayangkan orang yang dalam keadaan berjalan jauh, dia berdoa, Allah Ta'ala tak perkenankan. Patutnya orang musafir ni dia kesusahan, Allah perkenan, tapi saat itu Allah tak perkenan. Sebab apa? Kerana makanan yang dimakan itu haram. Sikit sebabnya tadi. Seterusnya akhir sekali, kehidupan yang betul. InsyaAllah pagi ni dalam tempoh masa yang singkat ni tuan-tuan, saya pun lepas ni nak ke Batu Pahat, lepas tu terus ke Sempang Renggam tuan-tuan, tak balik mungkin sana sambung lagaknya pagi. Itulah kita ni, bila Nabi ajar kita makin lama makin tua ni makin sibuk. Selalu saya kata kepada orang bahawa masa kita tak pernah bertambah 24 jam. Tuan-tuan pun dapat masa 24 jam, saya pun dapat masa 24 jam, kanak-kanak pun dapat masa 24 jam, orang dewasa pun dapat masa 24 jam, orang kaya dapat masa 24 jam, orang miskin pun dapat masa 24 jam. 24 jam ni tuan-tuan, dia tak pernah bertambah, tetap 24 jam. Tetapi urusan kita yang bertambah. Sehari demi sehari urusan kita bertambah. Bila urusan kita tua makin bertambah, maka kita pandai-pandai pergunakan masa kita ini supaya jangan terlepas walaupun sesaat, walaupun seminit dengan perkara yang tidak mendatangkan manfaat akhirat kita tadi. Maka saya membaca kepada tuan-tuan pada ayat Al-Quran, kemudian kita masuk hadis Nabi ni tuan-tuan, untuk kita mengambil ibrah pengajaran daripadanya. Dalam ayat ini Allah Ta'ala mengatakan, Qul hal nunabbi'ukum bil ahsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Kata Allah, sukakah kamu wahai Muhammad, aku beritahu kepada kamu tentang orang yang paling merugi perbuatan baik di dunia ni, ataupun orang yang tersia-sia perbuatan baik di dunia ni. Kita ni bila buat baik, ada orang yang Allah kata perbuatan baik dia rugi, perbuatan baik dia tersia-sia. Nabi mengisahkan seorang lelaki pada hari akhirat datang dalam keadaan badan dia gemuk, kata Nabi. Badan dia gemuk, sangat-sangat gemuk badan dia, besar badan dia. Tapi sayang, kata Nabi, bila ditimbang badan yang gemuk tadi, tidak berat, kata Rasulullah, walaupun hanya seberat sekeping kepak nyamuk. Walaupun sekeping kepak nyamuk, tak berat walaupun sekeping. Biasa kalau badan kurus ringan, badan gemuk ni ditimbang berat. Tapi kali ni badan yang gemuk ditimbang, kata Nabi, tidak berat walaupun hanya sekeping kepak nyamuk. Maka sahabat bertanya, lalu Rasulullah membacakan ada ayat 103 daripada surah Al-Kahfi yang biasanya kita baca pada hari Jumaat, kita baca surah Kahfi. Siapa beritahu? Tuhan kita beritahu. Qul hal nunabbi'ukum bil ahsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Nak tak aku beritahu kepada kamu orang yang paling merugi perbuatan baik di dunia, orang yang tersia-sia perbuatan baik di dunia, sedangkan mereka menyangka mereka telah melakukan sebaik-baik amalan. Mereka itu ialah orang yang kufur engkar kepada ayat Allah, orang yang tak percaya ayat Allah, orang yang tak percaya kepada pertemuan dengan Tuhannya, maka tersia-sia segala perbuatannya. Sebab itu Quran, 2 hari lepas saya kuliah dekat Baik Raja, saya sempat tanya,
Apa pandangan tuan-tuan tentang Al-Quran ini? Apa pandangan tuan-tuan tentang Al-Quran ini? Kan, apa pandangan tuan-tuan? Bagi saya Al-Quran ini dia merupakan satu kitab yang menjadi petunjuk. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Satu kitab yang tidak ada syak, tidak ada keraguan, menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Quran dia bukan sahaja menegur orang biasa. Quran menegur juga para alim ulama. Ustaz-ustaz pun Quran tegur. Apa dalil dia ustaz? Apa dalil dia? Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah Taala tegur juga pada alim ulama. Kenapa kamu selalu cakap satu benda, kata Allah, yang kamu sendiri tak buat? Itu untuk para alim ulama. Quran bukan sahaja perintah manusia, tapi Allah Quran dia perintah juga para malaikat. Wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Allah perintah juga para malaikat. Quran bukan sahaja menegur pemimpin-pemimpin yang zalim. Bagaimana pemimpin-pemimpin yang zalim? Quran bukan sahaja tegur tuan-tuan orang biasa. Malah Allah Ta'ala Quran juga tegur para nabi dan para rasul. Abasa wa tawalla an ja'ahu a'ma. Dalam kisah surah Abasa, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditegur oleh Allah. Itulah hebatnya Quran. Maka kalau kita tak boleh menerima teguran Quran, kita kena faham, kena fikir, kita kena renung diri kita ni tuan-tuan. Itu kata Allah, bila kufur ingkar ayat Allah Ta'ala. Lalu dalam hadis ini menyebutkan beberapa perkara yang Nabi kata. Sikit lagi insya-Allah. Ada beberapa perkara yang Nabi sebut. Yang pertama kata Nabi, wahai sekalian manusia, sabar dan tawaduklah. Dalam beramal, beribadat, kena sabar, kena tawaduk. Ada orang tanya, kenapa puasa ni ustaz? Kenapa puasa tempoh masanya sebulan ustaz? Kenapa sembahyang kita buat 5 minit ustaz, tapi 5 kali? Puasa kena sebulan. Itulah perintah Allah. Kerana solat, matlamat solat, inna solat tatanha anil fahsya'i wal munkar. Mayang cegah perbuatan keji, cegah perbuatan munkar. Tapi puasa kenapa kena sebulan? Kerana matlamat puasa, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nak jadi orang bertakwa bukan sekali, bukan sehari. Kalau ibarat tuan-tuan buat telur masin, siapa yang buat telur masin, dia takkan taruh dalam garam, telur tu dalam garam seminit, sehari dia takkan jadi masin. Dia akan duduk dalam air garam itu, mau tak mau 2 minggu, 3 minggu, barulah dia jadi telur masin. Semalam dalam kuliah saya di Batu Pahat tuan-tuan, satu surau tu penuh tuan-tuan di Batu Pahat. Kenapa dia boleh duduk dalam tempoh masa lebih kurang 1 jam suku, 1 jam lebih kurang tu, dia boleh duduk walaupun tempoh masa yang panjang? Jawapannya senang sahaja tuan-tuan, kerana telur telah masin. Orang tua-tua dulu katakan, disangkar emas namun katakan, dia duduk disangkar emas, tapi aku tak bebas. Ikan dia duduk dalam air, walaupun dia duduk dalam air akuarium tu kecil, dia jalan ekor dia melambai, dia boleh bertenang. Tapi burung kadang-kadang duduk dalam sangkar emas pun hati dia tak tenang. Sebegitulah hati-hati kita ni tuan-tuan. Hati-hati kita. Saya sempat tanya semalam orang, kenapa tuan-tuan bila masuk sahaja Rejab, tuan-tuan berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rejab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berilah keberkatan bulan Rejab, berilah keberkatan bulan Sya'ban, sampaikanlah aku ya Allah pada bulan Ramadan. Kenapa tuan-tuan minta Ramadan? Kenapa tuan-tuan minta Ramadan? Ada yang beri jawapan dekat Masjid Jami' Banang. Ada yang mengatakan kerana kita nak puasa ustaz. Ada yang mengatakan kerana kita nak raya ustaz. Kalau tak, kita tak boleh raya ustaz. Biarlah suka hati awak, itu jawapan awak. Tapi bagi saya, kita nakkan Ramadan kerana Ramadan ini diibaratkan sebidang tanah yang sangat-sangat subur.
Amal yang sunat diberi pahala amal wajib. Amal wajib berlipat-lipat kali ganda. Namun apalah maknanya tanah yang subur kalau kita tidak bercucuk, kalau kita tidak bertanam? Apalah maknanya rumah yang dekat dengan masjid dapat 27 kali ganda solat berjamaah kalau kita tak pergi solat berjamaah di masjid? Apalah gunanya majlis ilmu yang ada tapi kita tak ambil bahagian dalam duduk dalam majlis ilmu yang ada? Mana mungkin tuan-tuan orang lain makan, kita yang nak kenyang pula tuan-tuan. Itu hakikatnya. Maka kata Nabi, sabar dan tawaduk dah. Aku angkat darjat kamu. Bersyukurlah, kata Nabi. Nabi suruh kita bersyukur. Nescaya aku tambah lagi untukmu. Dan mintalah ampun kepadaku, kepada Allah. Kita berada bulan Rejab, minta ampunlah. Zaman Nabi dibelah dada Nabi, dibersihkan hati Nabi. Sebab itu peristiwa Isra' dan Mi'raj ni besar sangat, banyak sangat pengajaran dia. Peristiwa Ashabul Kahfi 309 tahun ditidurkan dalam gua. 309 tahun. Orang kata hebat Allah Ta'ala tidurkan di 309 tahun. Orang tak perasan perjalanan Nabi daripada Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestin, naik ke Sidratul Muntaha, pergi lepas isyak, balik sebelum subuh. Allah perlihatkan kekuasaan Allah di situ tuan. Dibersihkan dulu hati Nabi itu, dibersihkan dulu tuan. Di situlah pentingnya tuan-tuan kita bulan Rejab ni banyak beristighfar kepada Allah. Nah, jika engkau berdoa kepadaku, aku perkenankan. Kemudian bertaubatlah, kata Allah, nescaya aku terima taubat. Mintalah ampun kepada Allah. Bersihkan diri kita ni, minta ampun. Memintalah kepadaku. Jangan tak nak minta, jangan sombong. Aku tunaikan permintaanmu. Dan bersedekahlah. Tadi dia kata bersedekahlah. Nescaya aku berkati hartamu dan rezekimu. Dan hubungkanlah hubungan tali silaturahim. Nescaya aku tambah umurmu. Ada yang mengatakan memang umur bertambah, ada yang mengatakan orang ingat dia lama. Ada orang mati ni tuan, sehari aja orang ingat. Tapi ada orang kalau dia mati berbulan-bulan, bertahun-tahun, orang masih ingat lagi tuan. Mintalah kepadaku kesihatan yang berpanjangan, keselamatan dalam bersirian, keikhlasan dalam keinginan, wan warak kepada Allah dalam taubat, dan kaya dalam qanaah. Wahai manusia, bagaimana engkau nak beribadat sedangkan engkau sentiasa kenyang? Nak ibadat macam mana? Asyik kenyang, kuliah makan, makan kuliah, makan kuliah, kuliah makan. Tuan-tuan lain lah. Kalau saya memang gitulah tengok. Dan bagaimanakah engkau akan mencintai Allah sedangkan engkau sangat mencintai harta? Ya, tuan-tuan kalau dah sayang kepada harta, tuan-tuan dah tak sayang kepada yang lain lagi dah. Kita takkan berlaku dulu dia. Kalau bini kita, kita dah sayang kepada bini kita, sayang sangat-sangat. Orang lain kita dah tak pandang lagi. Masalahnya sekarang ni kita pandang bini kita ni dah tak berapa nak sayang. Itu yang kita tengok orang lain cantik. Sedangkan engkau mencinta, bagaimanakah engkau akan mendapat hati yang terang? Hati terang ni penting tuan-tuan. Hati terang ni penting. Sedangkan engkau banyak tidur. Tidur tak habis-habis. Dalam kuliah suara ustaz kuat pun tidur juga. Bukan kat sini, ni banyak dekat Perancis. Tapi itulah rezeki yang Allah Ta'ala bagikan. Saya tak pernah marah orang tidur dalam kuliah, kerana dalam Quran kata wa huwal ladzi yatawaffakum bil laili wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar. Dia yang menidurkan kita, bukan kita nak tidur. Saya tak boleh tidur malam tadi, bangun tak berapa puluh kali bangun agaknya. Itu rezeki. Siapa yang dapat tidur, tidurlah terus. Tapi itu peringatan, saya pernah cakap dengan tuan-tuan. Dia menidurkan kamu pada waktu malam dan dia mengetahui. Dalam ayat yang lain dia kata dialah yang memegang nyawa seseorang tetap kala seorang tu mati. Dalam Quran. Saya suka sebut Quran tuan-tuan. Bila kita mati, nyawa kita ni dipegang oleh Allah. Dan bila seorang itu tidur, nyawa dia dipegang oleh Allah. Bila dia lepaskan, maka orang tu hidup balik. Bila dia tahan, maka tidur, matilah tu. Jadi dalam kuliah jaga-jaga, takut-takut pegang tak lepas terus tidur. Okey juga dalam masjid. Ada orang kata wallahu a'lam.
Dan bagaimanakah engkau nak dapat hati yang terangkan, sedang kau bagaimanakah engkau akan takut kepada Allah? Kerana engkau lebih takut kefakiran daripada azab Allah. Dan bagaimanakah engkau ingin warak sedangkan engkau tamak kepada dunia? Dan bagaimanakah engkau nak mencapai kebahagiaan akhirat, kata Rasulullah, sedangkan engkau terlalu sedikit ilmu pengetahuan. Nak dapat kebahagiaan akhirat, ilmu pengetahuan tu kena ada. Bila ada, kita amal, insya-Allah kita capailah kebahagiaan akhirat. Sekadar itu insya-Allah, tuan-tuan, sekadar tazkirah subuh ni, mudah-mudahan ada manfaat insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika wa futuhatika kama nawwartar arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zainna bil ilmi wa akrimna bit taqwa jamilna bil afiyah. Ya Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa anta khairul dzikin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Takbir.